Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tingkatan 4, bahagian hadis, hindari dosa-dosa besar. Objektif pembelajaran pertama, membaca hadis, menyatakan maksud hadis. Objektif kedua, menerangkan 7 dosa besar yang terkandung di dalam hadis. Kriteria kejayaan murid berjaya jika dapat merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Mari kita membaca hadis dengan betul beserta terjemahan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qazful muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Maksud: jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran, dan makan riba, dan makan harta anak yatim, dan lari dari medan peperang, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara, yakni daripada maksiat. 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Yang pertama, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, lari daripada medan perang. 7, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina, yakni qazaf. Dosa yang pertama, syirik. Syirik ialah dosa yang paling besar. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innasyirka la zulmun azim. Surah Al-Luqman ayat 13. Maksudnya, sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Baik. Syirik terbahagi kepada 2. Dari segi aspek maksud, syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali iaitu syirik yang nyata, maksudnya menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan amal perbuatan. Manakala syirik khafi, melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh syirik jali yang nyata itu pertamanya menyembah berhala. Yang kedua, meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah. Yang ketiga, meyakini alam dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala syirik khafi pula yang tersembunyi, contohnya melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia, yakni riya. Yang kedua, berasa hebat dengan amalan sendiri, ujub. Yang ketiga, sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan, yakni takbur. Yang ketiga, dari aspek kesan, boleh merosakkan akidah. Kalau seterusnya, merosakkan pahala amalan. Dosa yang kedua iaitu sihir. Maksudnya, perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Contohnya, perbuatan santau, pukau, menggunakan minyak pengasih dan memakai pelaris. Kesan daripada sihir ini, pertama, mengakibatkan kesakitan tubuh badan. Yang kedua, mencetuskan pergaduhan. Yang ketiga, memporak-perandakan rumah tangga. Dan yang keempat, menyebabkan kematian. Dalil sihir ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Surah Al-Baqarah ayat 102. Maksudnya,
Tetapi golongan syaitan, tapi itulah kafir kerana merekalah yang mengajar manusia ilmu sihir. Baik, antara amalan-amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir termasuklah pertamanya membaca surah Al-Fatihah, kedua membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Mu'awwizatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ataupun membaca doa yang sekarang ini sudah pun menjadi zikir, Bismillahilladzi. Berbunyi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, begitulah bunyinya. Baik. Dosa yang ketiga iaitu membunuh. Maksudnya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya menembak dengan senjata api, yang kedua menikam dengan pisau, dan yang ketiga meletakkan racun dalam makanan ataupun minuman. Jadi kesan daripada membunuh ini boleh menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan, memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Dosa keempat iaitu makan riba. Maksudnya pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Contoh, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Jadi kesan daripada riba ini boleh mengakibatkan penindasan, boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Dalil makan riba ini firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 278. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu jika benar kamu orang yang beriman. Dosa yang kelima, makan harta anak yatim. Maksudnya menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contoh, membelanjakannya untuk kegunaan peribadi, pemegang amanah secara berlebih-lebihan. Ataupun contoh yang seterusnya, menyalahgunakan harta anak yatim. Kesannya, boleh mengakibatkan penindasan, boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan itu sendiri. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat 10. Maksudnya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Yang keenam, dosa lari dari medan peperangan. Maksudnya meninggalkan medan peperangan semasa menghadapi musuh. Contoh, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Contoh yang kedua, enggan untuk mempertahankan negara apabila diarahkan. Kesan daripada lari pada medan peperangan ini, keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Negara terdedah kepada penjejahan dan campur tangan asing. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tawalluhumul adbar. Surah Al-Anfal ayat 15. Maksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Dan akhir sekali, yang ketujuh, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina.
yakni tuduhan qazaf. Maksudnya menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinahan tanpa membawa sebarang saksi. Contoh, percakapan atau tuduhan yang jelas seperti kamu telah berzina, atau memanggil seorang wanita wahai penzina. Jadi kesannya itu boleh menjatuhkan maruah dan boleh mencetuskan perbalahan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Maksud, sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Jadi pengajaran daripada hadis ini, ya murid-murid, pertamanya kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah dan dicampakkan ke api neraka. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh, kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, pengajaran kita sebagai umat Islam hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita wajiblah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Yang kelima, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang yang berzina tanpa bukti itu supaya maruah umat Islam terpelihara. Sekian saja. Assalamualaikum.